wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu. Alhamdulillah, hari ini bukan pada hari Ahad. Alhamdulillah, selalunya kita jumpa setiap minggu untuk kita bincangkan berkenaan dengan tadabbur ayat-ayat daripada Al-Quran, daripada muka surat ke muka surat secara ringkas. Tetapi alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Selasa, itu hari yang mudah-mudahan penuh barakah, di mana kita di Malaysia khususnya kita cuti lah. Kebanyakan ni walaupun kita musim PKP, tapi ada yang bekerja, ada yang bekerja di rumah, ada yang masih boleh pergi ke pejabat dan sebagainya dengan SOP yang tertentu. Tetapi alhamdulillah pada hari ini kebanyakan kita bercuti lah. Sebab apa? Sebab sempena sambutan Hari Kebangsaan negara kita yang tercinta, iaitu Hari Kebangsaan yang ke-64. Kita kata merdeka lah, begitu. Apa pun kita kata, apa sahaja nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, tentu sahaja kita perlu balikkan pujian kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanpa limpah kurnianya kita tidak akan ada di sini. Dan walaupun kita ini dalam tahun ini dan tahun lepas kita diuji dengan bukan kita sahaja, seluruh dunia diuji dengan wabak atau pandemik COVID-19. Tetapi apa pun, dan ada saudara-saudara kita yang telah pergi, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu taala dengan wabak penyakit ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, Allah mengangkat darjat kita atas ujian yang Allah SWT timpakan kepada kita. Apapun, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sangka baik kita agar Allah SWT mengangkat wabak penyakit ini terus daripada muka bumi Allah ini. Kerana kita katakan bahawa setiap apa yang berlaku itu hanyalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita sama ada kita ini orang yang beriman, orang yang bersyukur, atau kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ujian itu dia datang dalam keadaan kesusahan dan dia juga datang dalam keadaan kesenangan. Hakikatnya nanti apabila Allah SWT angkat wabak penyakit itu juga sebenarnya bagi saya adalah satu ujian yang baru pula, ujian yang lebih besar, iaitu bagaimana kita hendak mengekalkan keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, alhamdulillah, insya-Allah seperti mana yang dijanjikan pada pagi yang mudah-mudahan penuh barakah, penuh kemuliaan ini, kita hendak berbincang berkenaan dengan ayat-ayat Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita nak lihat satu surah yang kita telah pun hafal, anak-anak kita pun dah hafal, kebanyakan kita pun dari kecil lagi dah hafal. Dan selalunya kadang-kadang sebenarnya inilah yang menjadi surah yang kita baca pun dalam antara surah yang kita baca dalam Al-Quran. Minta maaf, dalam solat. Dia surah daripada Al-Quran tentulah, tetapi kita baca dalam solat sebab dia ringkas sahaja. Dan dia mudah dihafal. Pun begitu, walaupun dia ringkas, tapi dia tetap ayat yang mulia yang datang daripada Quran, yang datangnya daripada Sang Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja dia sebenarnya memberi makna yang sangat besar kepada kehidupan kita. Sebab Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk kita tadabbur, supaya kita dapat mengamalkan dia di kehidupan kita ini, supaya kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itulah sebenarnya yang hendak kita bincangkan hari ini, iaitu berkenaan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-64 ini,
InsyaAllah kita nak bincangkan berkenaan bagaimana sebenarnya erti kemerdekaan itu dari sudut Al-Quran itu sendiri. Jadi kita nak bincangkan satu tajuk, iaitu erti kemerdekaan dari perspektif surah Quraisy. Kita dah baca selalu. Jadi bagaimana kita nak lihat satu surah yang kita lihat Allah SWT berbicara berkenaan dengan satu bangsa yang hebat, itu bangsa Quraisy. Bagaimana hendak kita kaitkan dengan kita, keadaan kita di Malaysia ini. InsyaAllah kita akan berbincang-bincang, kata sembang-sembang lah, macam santai-santai pagi ni, InsyaAllah. Bagi tuan-tuan perempuan yang tak dapat ikuti live, mungkin ada urusan lain, tuan-tuan boleh lihat semula insyaAllah dalam YouTube kami, channel YouTube kami, iaitu Al-Biqai Training Center, dan tuan-tuan boleh subscribe dan boleh tekan loceng notification itulah, supaya boleh lihat video-video terbaru kami, dan juga boleh lihat video-video yang lepas, insyaAllah. Okey, Tayyib, tanpa kita melengahkan masa, insyaAllah sebelum kita berbicara berkenaan dengan apa kaitannya dengan negara kita, tentu saja kita nak lihat kepada surah Quraisy itu sendiri. Cumanya sebelum kita terus pergi lanjut perbincangan kita, tentu saja kita nak tahu bahawa sebenarnya apa yang telah kita kecapi ini, apa saja kemajuan yang kita telah kecapi ini sebenarnya bukan datang daripada diri kita sendiri, ia adalah datang daripada Allah SWT. Tetapi kita nak bincangkan suatu perkara, erti kemerdekaan yang sebenarnya. Tentu saja sebenarnya kebebasan yang sebenar ialah bebas, merdeka daripada belenggu hawa nafsu itu sendiri. Dan kita akan merasai bahawa nikmat yang sebenarnya ialah menjadi hamba Allah SWT. Jadi itu yang kita nak lihat daripada surah Quraisy hari ini. Bagaimana sebenarnya kita hendak melihat erti kemerdekaan itu berdasarkan apa yang Allah SWT mahu, bukan berdasarkan apa yang kita mahu. Itu dia yang sebenarnya nak kita lihat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan kita beri saya kekuatan untuk berbicara berkenaan perkara ini. Hamba yang fakir ini hendak berbicara berkenaan dengan ayat-ayat Allah yang hebat ini, insyaAllah. Okey, Tayyib, kita terus kepada ayat yang pertama daripada surah Quraisy ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kalau ikut hukum tu, di hujung tu kita kena lembutkan lah, sebab tu mad lin kan. Jadi ya tu kena dilembutkan. Kita tak baca li'ilafi Quraisy, kita baca li'ilafi Quraisy. Lembutkan dia. Okey, jadi ni surah yang ke berapa tuan-tuan? Surah yang ke maaf, rujuk semula. Ini surah yang ke-100, surah yang ke-106. Surah yang ke-106 dalam Al-Quran. Dia mengandungi ayat yang sangat ringkas sahaja, tetapi seperti mana kita katakan tadi, dia mempunyai makna yang cukup besar. Jadi Allah SWT kata, berfirman li'ilafi Quraisy. Kerana, terjemahan biasanya kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi huruf lam di sini bermaksud untuk. Jadi boleh kita katakan bahawa Allah SWT seperti mana dalam surah Ali Imran Allah kata wadhkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi Allah SWT mempersatukan hati-hati mereka dengan memasukkan rasa kasih sayang di antara hati mereka. Ini adalah tentang orang Arab Madinah, Aus dan Khazraj, yang akhirnya digelarkan sebagai Ansar. Asalnya mereka ni bermusuhan. Kaum Ansar ni asalnya mereka ni orang Madinah sendiri, mereka bermusuhan, bahkan mereka berperang. Tetapi Allah telah memberikan kasih antara mereka, maka tidak ada pemusuhan lagi, dan mereka telah bersatu hati menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kadang kita lihat bahawa bagaimana orang Quraisy ini juga begitu. Bagaimana dia memerlukan cukup masa yang panjang untuk melembutkan hati mereka. Kita lihat kita sendiri pun, negara kita, bila kita nak relate kepada negara kita, kita sendiri mengalami satu tempoh sejarah yang cukup panjang, di mana dengan zaman penjajahannya, dan kita ada kisah di antara kita dengan rakyat Malaysia sendiri, antara kaum yang lain, kita semua ada sejarah hitamnya sendiri. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sekarang kita masih lagi boleh hidup bersama. Di samping perbezaan yang ada, kita tetap terus menghormati di antara satu sama lain. Bak kata pepatah, alangkah lidah lagi kan tergigit. Apatah lagi kita yang mempunyai perbezaan pandangan, tentu sahaja daripada segi pandangan, daripada segi culture-nya, tradisinya, daripada segi agamanya ada yang berbeza, tetapi kita tetap boleh hidup bersama. Sebab Islam itu tidak pernah menghalang untuk orang Islam dan bukan Islam itu tidak hidup bersama. Kita lihat sendiri macam bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang bukan Islam itu sendiri. Cumanya tentu sahaja dia persaudaraan ini tentu saja akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada juga pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dan sebagainya. Maka mereka cuba untuk memecah belahkan perpaduan yang telah kita ada selama ini. Jadi kita mahu lihat bahawa itu juga yang berlaku kepada orang Quraisy, berlaku kepada orang-orang Arab ketika itu. Di mana setelah Islam datang pun masih ada orang ingin memecah belahkan bangsa itu, ingin memecah belahkan perpaduan itu. Bahkan apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah pun masih ada lagi usaha-usaha untuk menyebabkan umat Islam ini berpecah. Dan kita dapat lihat dalam negara kita, kita bukan sahaja ada orang Islam, kita ada orang rakan-rakan kita yang beragama lain, dan Islam tidak pernah mengajar kita untuk bermusuhan dengan mereka. Tu kita ada agree to disagree kan. Kita berbeza pandangan, kita berbeza agama, berbeza kefahaman, tetapi kita tidak bermusuh. Kita tidak mahu bermusuh. Islam tidak mengajar atas perkara tersebut. Jadi Allah SWT kata li'ila fi Quraisy, kerana Quraisy. Kenapa Allah SWT menyebut berkenaan orang Quraisy ini? Tentu sahaja sebab ayat Quran ni asalnya diturunkan kepada mereka. Dan dapat kita lihat sebelum surah Quraisy ini, kalau kita ikut turutan yang berdasarkan Al-Quran ini, mushaf ini, sebelum itu adalah berkenaan surah Al-Fil, di mana keadaan mereka diselamatkan daripada tentera Abraha. Dan itu adalah suatu nikmat yang amat besar yang Allah berikan khusus kepada mereka. Dan kita lihat juga kepada kita, bagaimana sebelum ini kita dijajah oleh pelbagai penjajah, termasuklah penjajah Inggeris dan sebagainya. Walaupun mereka nampak lembut, tapi mereka penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan yang ada pada mereka. Tetapi akhirnya Allah SWT memberi kita bebas daripada cengkaman penjajah ini. Tetapi kita mahu lihat, adakah kebebasan itu mereka itu penjajah itu hendak membiarkan kita begitu sahaja dengan memberi kemerdekaan tanpa meninggalkan sisa-sisa kefahaman mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT sudah 64 tahun kita merdeka dari segi fizikalnya. Tetapi adakah kita sebenarnya adakah kita daripada segi jiwa kita, dari segi roh kita sudah benar-benar merdeka? Kalau kita lihat orang Quraisy ini adalah kaum yang diutuskan kepadanya siapa? Nabi Muhammad SAW yang juga berbangsa Quraisy. Menyeru mereka apa? Menyeru mereka kepada Al-Quran. Sedangkan mereka ketika itu bukanlah orang yang dijajah. Walaupun ada penjajah-penjajah di seliling, tapi tempat mereka bukanlah tempat yang menjadi keinginan oleh bangsa-bangsa lain untuk menjajah mereka. Itu itu sebenarnya antara nikmat yang Allah SWT telah beri kepada mereka. Dan kita sedia maklum bahawa apa yang diambil oleh sikap yang diambil oleh orang Quraisy kepada awal-awal ketika baginda SAW menyebarkan Islam itu sendiri, di mana mereka telah menentang Rasulullah SAW. Jadi Allah datangkan surah ini untuk mengingatkan kepada mereka betapa banyak sekali nikmat yang Allah SWT telah turunkan kepada kalian, dan termasuk nikmat itu ialah diturunkan kalian seorang Nabi daripada kalangan kalian sendiri. Satu penghormatan buat kalian.
Maka Allah lakamkan nama mereka dalam bentuk satu surah khas yang diberikan kepada mereka dengan tujuan untuk kita belajar daripada sikap orang Quraisy itu sendiri. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat sikit sejarah dia. Quraisy ni sebenarnya pada waktu dahulu merupakan satu bangsa yang sangat mulia. Para ulama bincang nama Quraisy ini berasal daripada perkataan Quraisy yang dikatakan bermaksud sejenis ikan yang memakan ikan-ikan lain di laut. Dan dia tak mampu dimakan oleh pemangsa lain. Begitulah gambaran orang Quraisy ini. Di mana bangsa mereka ni sangat disegani sehingga mereka berjalan pun orang susah nak kacau mereka ni. Sebab salah satu sebabnya ialah sebab mereka menjaga Kaabah. Itulah sebenarnya li'ila fi Quraisy kerana Quraisy. Kerana Quraisy apa ada sebenar tafsir mengatakan kerana Quraisy ini menjaga rumah Allah itu sendiri. Maka itu balasan kepada orang yang menjaga agama Allah. Sesuatu bangsa itu diangkat bukan kerana kehebatan bangsa itu, tetapi sesuatu bangsa itu diangkat kerana dia menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kalau kita jaga Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja Allah akan jaga kita. Itu sebenarnya yang kita perlu lihat. Dalam zaman kita diuji dengan COVID-19 ni, masih lagi Allah SWT memberi kita nikmat yang banyak. Contoh, kita masih lagi boleh bersama, masih boleh belajar, masih boleh order makanan dan sebagainya. Kita dibuang kerja misalnya, ada orang lain membantu dan kita boleh buat kerja-kerja yang lain. Semua itu adalah nikmat yang Allah SWT kurniakan. Cuma Allah uji mungkin kerana hendak mengingatkan kita kembali terhadap kealpaan yang sering kita lakukan. Jadi menurut Al-Zamakhsyari, memang wajar digelar Quraisy ini kerana kepakaran dan keupayaan mereka dalam menguasai bidang perniagaan. Yang diturut ambil daripada perkataan Quraisy yang maksud pakar dalam berniaga. Jadi Allah SWT berikan kepada mereka pelbagai nikmat. Allah berikan mereka nikmat kemerdekaan, nikmat bebas daripada ancaman musuh-musuh, serta diberikan juga kepada mereka nikmat kemajuan dalam perniagaan mereka. Tapi malangnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sikap mereka setelah dikurniakan, dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai nikmat ini? Ini yang kita nak belajar. Sebab mereka diberi dengan pelbagai nikmat. Kalau nak bandinglah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dengan nikmat yang orang Quraisy dapat ketika pada zaman Nabi Muhammad, nak banding dengan zaman kita ni, siapa agak-agak yang lagi besar nikmat? Kalau kita nak fikirlah. Ada orang Quraisy ada internet. Ada dia boleh order makanan macam kita sekarang. Macam-macam benda. Satu jari ni pun kita boleh ambil macam-macam. Kita sekarang tak boleh jumpa mak ayah kita, tapi masih lagi boleh berhubung dengan internet dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya. Menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah SWT. Jadi insya-Allah kita nak kongsi surah ini, insya-Allah dalam masa yang ada ni, insya-Allah. Kita lihat pada ayat 1, Allah kata kerana kebiasaan, kerana Quraisy. Diterjemahkan sebagai kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy ini, iaitu penduduk Mekah ni. Jadi kalau kita nak banding dengan negara kita, dengan negara saudara-saudara kita yang mana negara mereka bergolak, seperti mana Palestin yang sering kali dibedil oleh rejim Zionis. Berapa banyak bom yang digugurkan di Gaza misalnya. Macam kita dapat lihat bertahun-tahun dah mereka hidup dalam keadaan itu. Nak dibanding dengan kita. Kita yang gaduh pun selalunya dari segi politik paling gegak gembita pun kat dalam parlimen lah. Tetapi alhamdulillah, kalau kita lihat selain daripada itu, selain daripada ada kalau ada kes-kes jenayah yang terkawal itu, kita ada pihak-pihak berkuasa yang dengan izin Allah dapat mengawal situasi itu, tetapi kita tidak ada peperangan. Alhamdulillah, sekarang ni walaupun dulu kita pernah ada, tapi sekarang ini Allah telah hilangkan perkara tersebut daripada kita. Jadi apa sebenarnya yang patut kita lakukan sebagai membalas jasa baik Allah SWT ini? Seperti mana Allah selamatkan orang Quraisy ini daripada tentera Abraha, kita sendiri telah diselamatkan oleh Allah SWT dengan Allah SWT memberikan kita kemerdekaan. Jadi apa yang hendak kita lihat hari ini, bagaimana hendak kita membalas jasa Allah SWT ini untuk supaya kita ini terus kekal mendapat keredaan Allah SWT. Jadi terus kita lihat kepada ayat yang kedua.
li'ilafi Quraisy, kerana Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi ada pengulangan kalimah ilaf dalam ayat ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana antara sebabnya lah hendak mendekankan, yakni taukid kalimah itu. Begitulah penggunaan ulangan dalam bahasa Arab klasik. Allah nak tekankan perkara yang Allah telah lakukan untuk melembutkan hati mereka. Apa yang Allah lakukan? Antaranya kita tahu Allah telah musnahkan tentera Abraha. Allah bagi mereka Kaabah dan mereka diberi kelebihan sebagai penjaga je. Jadi mereka juga keturunan daripada Nabi Ibrahim AS, di mana orang Yahudi dan Nasrani pun berebut juga Nabi Ibrahim ni. Kita berkongsi Nabi yang sama. Kemudian Allah bangkitkan juga Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW daripada kalangan mereka. Jadi kalimah ilaf dalam ayat pertama adalah bentuk umum, dan ilaf yang kedua dalam ayat ini lebih spesifik. Kalau ilaf yang dalam bentuk umum tu tak lembutkan hati mereka, maka Allah sebut lagi ilaf yang seterusnya yang sepatutnya pasti melembutkan hati mereka. Jadi sekarang dalam ayat ini Allah sebut betul. Kerana apa? Apa nikmat yang Allah telah beri? Tadi Allah suruh fikir. Kita dapat nikmat kemerdekaan. Kerana apa tuan-tuan, puan-puan? Apa tujuannya kemerdekaan itu? Malangnya kita lihat daripada masa zaman awal PKP ni sebelum ni. Ada kajian mengatakan bahawa dalam keadaan boring duduk rumah tu masih lagi ada orang yang menghabiskan masa menonton pornografi misalnya. Jadi adakah itu jiwa orang yang merdeka? Bergantungkan kepada yang lain. Ada juga yang bergantungkan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti dadah dan sebagainya. Bergantung hidup kepada perkara-perkara itu. Adakah itu erti kemerdekaan yang sebenarnya? Walaupun fizikal kita ini bebas, tetapi kita masih lagi dalam kongkongan sesuatu perkara yang lain. Malangnya kita merasakan bahawa Allah itu mengongkong kita, sebenarnya tidak. Allah SWT tidak mengongkong kita, tetapi Allah SWT memberi kita panduan bagaimana untuk menjadi hamba yang merdeka. Yang kita lihat daripada kalau tidak lagu Allah Yarham Abi Ramli tu kan. Walaupun kita ini hamba, tetapi kita ini merdeka. Alhamdulillah, syukur nikmat. Kan? Malaysia maju, rakyat selamat. Jadi kita dapat rasakan begitu. Sepatutnya begitu. Kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dia duduk dalam satu tempat yang kita kata istana lah. Rumah kepada Al-Aziz tu. Jadi tempat yang selesa. Tetapi pada suatu hari dia digoda oleh majikan dia sendiri. Ibu angkat dia sendiri. Isteri kepada majikan dia, kalau boleh kita katakan begitu dengan izin. Kalaulah dia penuhi ajakan wanita tersebut, adakah dia menyebabkan dia rugi di dunia? Adakah menyebabkan dia itu susah? Daripada segi fizikalnya bahkan menyenangkan dia. Ini orang besar jaga dia. Jadi sebenarnya tidak merugikan dia langsung. Adakah dia akan menconteng arang keluarga dia? Keluarga dia jauh di Palestin sana, Kanaan sana. Dia sekarang berada di Mesir. Tiada siapa yang akan terconteng arangnya. Tetapi orang jiwa yang merdeka itu tidak melihat kemerdekaan itu dari segi sudut, oh aku bebas, oh aku boleh lakukan apa saja, oh aku boleh cakap apa aku nak cakap, oh aku boleh buat apa aku nak buat, aku nak pakai apa aku nak pakai, aku tak tutup aurat pun tak apa. Itu erti merdeka, itu bebas. Sedangkan Barat sendiri, mereka melaungkan kebebasan, tetapi apabila orang berbicara tentang Islam, apabila orang berbicara tentang apa yang Islam mahu, mereka ban penceramah-penceramah yang bercerita tentang Islam, tentang erti tauhid dan sebagainya, tentang perlunya menutup aurat dan sebagainya. Mana erti kemerdekaan, mana erti kebebasan yang mereka laung-laungkan, yang sebenarnya hanya sebagai untuk mengaburi mata. Sebab tu Allah ajar erti kemerdekaan itu sebenarnya apa. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, walaupun dah berada dalam keadaan yang cukup selesa, dia boleh layan sahaja apa kehendak perempuan itu dan boleh dapat apa segala-galanya. Tetapi kemewahan di dunia dia boleh dapat kalau dia mahu, tetapi dia tahu merdeka sebenarnya bukan begitu. Sebab tu dia kata penjara itu lebih aku sukai daripada melayani apa yang mereka datangkan kepada aku. Lebih kurang maksud daripada surah Yusuf.
Jadi kita dapat lihat bagaimana erti kemerdekaan itu sebenarnya bukan membebaskan fizikal itu, tetapi membebaskan jiwa itu daripada kongkongan manusia-manusia yang lain. Itu dia. Jadi kita balik kepada surah Quraisy ini. Jadi sekarang dalam ayat ni Allah SWT sebut tentang kafilah yang mereka pergi berniaga keluar kawasan mereka. Itu rehlah, dan ianya dalam bentuk mansub kerana dia menjelaskan apa yang diberikan kepada mereka. Kenapa Allah guna rehlah untuk perjalanan mereka? Itu pun boleh kita fikirkan. Ada maksud safar, maksudnya perjalanan yang jauh. Ada maksud sahah atau siyahah, maksud perjalanan jalan-jalan seperti melancong. Ada nafara, perjalanan untuk berperang. Ada macam-macam kalimah lain, tapi Allah gunakan kalimah yang tepat dalam Al-Quran. Allah guna kalimah rihlah yang bermaksud perjalanan yang membawa barang seperti beg. Oleh kerana mereka pergi berniaga, maka mereka akan bawa banyak muatan untuk perdagangan mereka. Maka sebab itu perkataan yang Allah SWT pilih ialah rihlah, amat sesuai sekali sebab nak menyatakan tentang perdagangan yang mereka lakukan. Okey, kita lihat kita sekarang tuan-tuan, sebelum kita lanjutkan lagi. Dalam keadaan pandemik ni, adakah kita masih boleh berdagang? Allah, buka sajalah Shopee ke mana sekarang, Lazada ke sebagainya. Orang duk order macam tu lah. Orang duk berniaga macam tu lah. Orang tak boleh buka kedai, tapi macam-macam benda orang duk WhatsApp dalam grup tu. Tiap-tiap hari berkisah tentang makanan dan makanan. Terus makan dan makan. Nak pula tak boleh duk pergi mana ni, duk kita nak makan saja kerja kita. Duk di rumah bukan makin musim PKP, bukan makin kuruh, makin gemuk. Kita tak kata ke orang lain lah, kita kata ke diri kita sendiri. Nak lihat bagaimana masih boleh lagi. Tentu ada yang terkesan dengan pandemik ni, tentu sahaja. Tetapi itulah tujuannya, kita hidup sebagai saudara, saling bantu-membantu, saling mengambil perhatian di antara satu sama lain. Itu juga adalah cara untuk kita mengenal sama ada kita ini telah merdeka atau tidak. Jadi Allah SWT kata, Allah SWT jelaskan kepada kita, mereka ini melakukan rehlah, yakni mereka ini melakukan perniagaan. Tentunya mereka akan bergerak dengan unta mereka ni sebagai haiwan tunggangan, dan mereka akan letak barang dagangan mereka atas unta-unta mereka itu. Jadi daripada jauh lagi, dia tak ada bonet kan tuan-tuan. Bukan zaman macam kita. Tu kata kita ni lagi hebat daripada orang Quraisy. Sebenarnya nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita bagang, kita nak berniaga. Zaman sekarang orang hantar gas dan sebagainya. Dia ada kerja lain, dia hilang kerja apa, dia tak boleh buat kerja lain. Maka dia sekarang orang hantar barang ke rumah. Orang kereta-kereta mewah pun dia letak gas kat dalam. Ada orang hantar surat, bekerja untuk pejabat pos dan sebagainya, untuk menampung rezeki. Tetapi barang yang diletak itu masih diletak dalam bonet, kerana tak nampak. Tetapi mereka letak atas barang tu, atas unta. Dari jauh dah nampak dah kalau ada perompak. Selalunya orang kalau buat perjalanan jauh pada zaman Rasulullah SAW ni, pada zaman dulu ni, mereka akan ada perompak padang pasir macam tu, perompak jalanan. Akan tetapi hebatnya rahmat yang Allah kurniakan kepada orang Quraisy ini, di mana walaupun mereka nampak barang dagangan yang dibawa, tapi mereka tak berani. Orang perompak ni tak berani nak rompak. Itu nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Allah ingatkan mereka, walaupun mereka bawa barang yang boleh orang nampak, orang boleh ambil, macam orang boleh rompak mereka, tapi mereka masih selamat. Perompak jalanan, dia boleh kenal rehlah yang datang daripada Mekah, maka mereka tak ganggu. Dan dalam perjalanan mereka boleh berhenti di mana saja tempat yang mereka nak. Mereka boleh berhenti ambil cuti daripada berniaga. Orang lain terus berniaga kerana mereka akan susah kalau mereka tak berniaga. Tapi Quraisy memang dah kaya pun, dia tak perlu pun perniagaan tu. Kalau mereka tak berniaga pun, mereka sudah senang lenang duduk di Mekah. Cuma berniaga ni tambah pendapatan lagi, hobi. Itu dia. Jadi kerana makan pakai mereka pun dah cukup. Mereka tak perlu keluar dari Mekah pun. Mereka boleh berniaga kat dalam Mekah saja, sebab memang penduduk sekitar tanah Arab pun akan datang kepada mereka sebab Kaabah ada kat Mekah. Jadi kebiasaan mereka ni adalah berdagang ke Syria dan Yaman. Mereka akan tukar pada satu waktu pergi ke Syria, dan satu waktu lagi mereka pergi Yaman. Suka hatilah mereka nak pilih. Mereka akan suka sangat kedua-dua tempat itu, sampaikan mereka buat puisi tentangnya. Dalam musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman, kerana Yaman panas pada waktu itu, dan pada musim panas mereka akan pergi ke Syria kerana lebih sejuk waktu tu. Syam lah.
Jadi mereka siap boleh pilih-pilih mana tempat mereka nak pergi. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Kita kalau kita lihat kita sendiri zaman kalau dah habis pandemik nanti, ini pun siapa yang sampai fasa kedua pun dah merata dah pergi lah. Siapa yang dah sudah 2 dos, mungkin tak pergi keluar negara lagi, tapi masih lagi boleh dibenarkan berjalan-jalan. Jadi dia ada kelonggaran. Esok orang yang ada duit, dia rasa dia nak pergi umrah, dia boleh pergi umrah. Rasa nak pergi Itali, dia pergi Itali. Masa dia nak pergi ke Jordan, dia boleh pergi ke Jordan. Rasa nak pergi ke Turki, dia nak pergi China, dia boleh pergi ke China. Dia nak pergi ke India, dia boleh pergi India. Mana saja tempat dia nak pergi. Bukan setakat pilih 2 tempat, boleh pergi naik kapal terbang cepat je sampai. Tak ambil masa yang lama pun. Quraisy ini pun Allah cukup nikmat dah bagi mereka, maka untuk kita lagi-lagilah lebih nikmat. So kata Allah kata li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi Allah kata kepada mereka, itu kebiasaan mereka ini berpergian, berihlah pada musim dingin dan musim panas. Mereka boleh pilih mana mereka nak pergi. Musim sejuk pun mereka boleh pergi, musim panas pun mereka boleh pergi. Dia katakan bahawa musim panas ni biasanya, kalau musim sejuk dikaitkan dengan kekurangan makanan. Kerana waktu itu tumbuhan tak berbuah dan masa menuai adalah musim panas. Jadi ketika itu mereka pergi ke tempat lain. Sebab apa? Mereka tetap dapat makanan pada musim sejuk. Dan dia adalah sesuatu yang hebat kerana rahmat Allah. Musim panas pula bahaya. Kerana waktu itu perompak jalanan akan menahan, merompak kafilah yang sedang berdagang. Ini adalah kerana mereka akan tetap di tempat mereka pada musim sejuk dan hanya keluar pada musim panas. Oleh itu musim sejuk adalah masalah makanan ekonomi dan musim panas adalah masalah keselamatan. Allah sebut tentang ekonomi atau makanan sebelum masalah keselamatan kerana surah ini berkenaan dengan kelegaan ekonomi yang mereka dah dapat. Jadi mereka dapat makanan, mereka dapat berdagang dalam kedua-dua keadaan. Musim sejuk pun boleh, musim panas pun boleh. Kita lihat kepada diri kita, kita lihat bagaimana keadaan kita di Malaysia ini. Apa musim pun kita boleh pergi sebenarnya. Tak ada musim yang kita tak boleh nak pergi berniaga. Tak ada musim yang tak ada yang kita tak boleh nak berjalan. Melainkan musim pandemik ni lah. Ini pun bukan kita je, satu dunia. Tapi lain keadaan, dia dalam keadaan lain, dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak ada wabak penyakit, mana-mana pun kita boleh pergi. Asal ada duit lah. Asal ada duit, asal ada kemampuan, boleh pergi ke mana sahaja kita pergi. Jadi apa balasan kita kepada Allah SWT atas nikmat, pelbagai nikmat ekonomi, nikmat keluarga, nikmat kawan-kawan, nikmat internet, nikmat education, pendidikan dan sebagainya. Tentu ada kelemahan. Tetapi kita katakan apa yang Allah berikan itu boleh, kelemahan itu boleh dibaiki. Yang itu soal lain. Tetapi soalnya kita ada, prasana itu ada. Yang kita ada masalah sekarang adalah dari sudut pengurusan. Ada orang bukan kata pengurusan, materials itu pun tidak ada. Peluang untuk belajar itu tidak ada. Tetapi sekarang ini yang kita ni alhamdulillah semua ada. Cumanya sekarang kita kena belajar bagaimana nak menguruskan. Itu sebabnya kita nak lihat erti kemerdekaan ni daripada perspektif surah Quraisy ni. Kita nak lihat bagaimana kita nak uruskan kemerdekaan ini. Jadi Allah SWT ajar kepada kita. Ini sangat menarik yang sepatutnya kita relate terus dalam kehidupan kita. Apabila Allah kata li'ila fi Quraisy, boleh kita kata kalau kita nak tukar, bukan kita ubah ayat Quran, tapi kita nak kata sebenarnya kalau kita kata li'ila fi Malazi. Kita boleh kata apa, kerana rakyat Malaysia ni bukan setakat berniaga musim panas, musim sejuk, tetapi Allah SWT bagi kita, ya Allah, musim apa pun, musim pandemik pun kita masih boleh berniaga lagi bagi orang yang ada kemampuan untuk melakukannya. Kita sekarang ada internet, ya? Kalau dulu tak boleh keluar gamaknya, minta maaf cakap mati kering kata. Tapi alhamdulillah ini masih lagi Allah bagi rahmat kepada kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, sebentar tuan-tuan.
Kemudian Allah SWT lanjutkan ayat 3, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah SWT berfirman, maka hendaklah mereka memperhambakan diri kepada Tuhan pemilik rumah ini, yakni merujuk kepada Kaabah. Jadi Allah SWT kata banyak sangat, kalau Buya Hamka dia kata sebab banyak sangat anugerah dan kurnia Tuhan kepada mereka lantaran adanya Kaabah ini, maka Allah SWT suruh buat apa? Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Sebab Kaabah ni lah kamu dapat tuah ni, orang tak berani kacau kalian, maka kalian kena hambakan diri kepada Tuhan pemilik rumah ini. Kita lihat nama Malaysia sendiri pun alhamdulillah dengan izin Allah agak disegani juga di mata dunia. Walaupun kita bukanlah negara yang besar, tetapi kita masih disegani. Maksudnya anak-anak kita boleh belajar, kita sendiri boleh belajar ke luar negara tanpa kita ini dipandang hina dan sebagainya. Mungkin ada kes-kes terpencil, tapi kebiasaannya orang boleh terima rakyat Malaysia. Sahaja. Itu antaranya. Jadi kita dapat lihat bagaimana itu nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat bahawa nikmat Allah SWT ni Allah berikan tak dihitung. Kita lihat sendiri, kita pun dalam lagi sejarah tanah Melayu misalnya, antara yang menyebabkan kita naik itu sendiri adalah sebab sultan kita ketiga, itu Sultan Melaka ketika itu menerima Islam. Jadi menyebabkan bertambah naik bangsa tanah Melayu ketika itu. Jadi kita lihat hebatnya satu-satu bangsa itu bukan kerana dia itu hebat, tetapi hebatnya kerana satu bangsa itu kerana dia sudi menerima Islam itu dalam kehidupan dia. Jadi nikmat yang Allah berikan ni sebenarnya tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira. Jadi kalaulah orang Quraisy ini, Allah nak bagi tahu kepada mereka, kalau mereka tak nampak kelebihan-kelebihan lain yang banyak Allah telah berikan, maka sekurang-kurangnya mereka sembahlah Allah saja. Kerana nikmat yang amat jelas ini, nikmat mereka hidup dengan senang. Nikmat tu amat jelas sekali yang tidak diberikan pada orang lain yang hidup sewaktu dengan mereka. Dan kalau nak tambah lagi seperti mana yang telah disebut dalam surah Fil, mereka juga hidup dengan aman dan selamat di Mekah tu. Dan ini dibuktikan dengan pemusnahan tentera Abrahah yang cuba hendak mengganggu ketenterangan mereka. Juga ayat ni juga boleh maksud supaya hati mereka jadi lembut, maka hendaklah mereka menghambakan diri kepada Tuhan Kaabah ni. Bukan sembah Kaabah tu, sembah Tuhan Kaabah tu. Kenapa Allah sebut hadzal bait? Sebab rumah ibadah itu dibina oleh Nabi Ibrahim AS, dan kerana Kaabah itulah menyebabkan kedudukan mereka tinggi di mata masyarakat Arab yang lain. Kerana itulah mereka tidak diserang dalam perjalanan perdagangan mereka. Ini kerana semua orang hormat mereka dan tidak berani serang mereka. Kita lihat mereka, apa kaitan Kaabah dengan kehidupan kita? Kerana Kaabah inilah kita ada perhubungan dengan Arab Saudi. Kita lihat bagaimana mereka dalam keadaan kita susah, mereka bantu kita. Sebab kita ada hubungan persaudaraan dari segi satu agama dia. Misal, itu adalah salah satunya. Bagi kita, kalau ikutkan Malaysia juga dengan Arab Saudi ni, kita dapat keistimewaan juga daripada kerajaan mereka. Sebab adanya penyembahan, adanya akidah yang sama. Kita menyembah Tuhan Kaabah itu, iaitu Allah SWT. Itu nikmat yang Allah bagi kepada kita juga. Itu belum cerita lagi nikmat-nikmat keduniaan yang lain, di mana kerajaan kita memang ada hubungan pun dengan Arab Saudi ni, hubungan yang baik pun. Itu dia. Itu sebenarnya boleh kita rasakan. Dan kerana Kaabah jugalah ekonomi mereka kuat, ramai yang datang ke Mekah nak lawat Kaabah, dan mereka dapat sumber kehidupan daripada kedatangan orang ke sana. Dan inilah juga rumah yang Allah selamatkan daripada serangan tentera Abrahah, dan rumah inilah yang Allah telah berjanji untuk jadikannya selamat dan diberi dengan makanan. Jadi Baitullah, Kaabah ini amat penting, dan kerana itu Allah sebut dalam ayat ini. Jadi maksud Rabb hadzal bait adalah Allah, kerana Allah adalah Tuhan kepada Kaabah itu. Jadi kadang kita lihat juga, walaupun musim pandemik itu juga, masih ada juga rakyat Malaysia yang diizinkan untuk menunaikan haji. Sebab ada hubungan rapat kerana kita menyembah pada Tuhan yang satu. Tuhan yang sama, iaitu Tuhan pemilik Kaabah itu. Itu antara nikmat-nikmat kecil-kecil yang kita mungkin tak nampak.
Jadi Allah bagi tahu perkara ini, maka Allah nak bagi tahu bahawa Allah nak bagi tahu kepada mereka ini bahawa Allah adalah Tuhan pencipta alam ni. Mereka tahu bahawa Allah tu Tuhan punya Kaabah, tapi sebenarnya yang Allah nak cakap yang lebih besar daripada itu, Allah bukan sahaja memiliki Kaabah, Allah memiliki dunia ini, Allah memiliki kamu, maka hendaklah kamu sembah, yakni menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ kita dapat lihat bahawa setelah apa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kaum Quraisy dengan kemajuan, kejayaan dalam perniagaan, mereka ni masih lagi enggan nak beribadah kepada Allah SWT daripada erti kata yang sebenarnya. Mereka mensyirikkan Allah SWT. Jadi apabila muncul perkataan Rabb dalam Quran, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat kepada perkataan Rabb ini. Antaranya adalah Allah ini maha memberi. Dia memberi segala apa yang tidak kita minta, apatah lagi yang kita minta. Dan dia juga ni adalah pemelihara. Dia pelihara segala nikmat yang telah kita miliki, sekalipun kita kufur kepadanya. Kita lihat di Malaysia sendiri ada orang kufur, ada orang ikut Allah, ada orang tak ikut Allah. Tapi Allah SWT pelihara, Allah bagi semua. Semua boleh jalan ekonomi yang sama, boleh hirup udara yang sama, boleh pergi sekolah yang sama, boleh dapat pendidikan yang sama, universiti yang sama. Walaupun ada yang tidak mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan, tetapi Allah masih bagi rahmat. Jadi kita lihat itu Rabb. Dan juga Rabb juga menunjuk kepada Tuhan, iaitu kepada pemilik, dan dia itu memiliki segala-galanya. Dan apabila kita lihat perkataan menyembah dalam ayat ini, bermakna bukan semata-mata sembah, bukan semata-mata Allahu Akbar. Tak. Apa dalam yang kita selalu baca, walaupun ayat doa iftitah tu banyak, tapi apa yang selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu erti kata sebenarnya apabila kita mengatakan mengenaan penyembahan, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Erti kemerdekaan sebenar bukanlah seperti mana kita katakan tadi, cakap apa nak cakap, buat apa nak buat, ambil harta orang suka hati, cakap kutuk orang suka hati, buat viral apa benda yang nak viral tanpa memikirkan maruah orang lain, cakap apa saja, cakap lepas saja, kononnya cakap lepas tapi hati baik dan sebagainya. Tapi bukan begitu. Sebenarnya menyembah Allah SWT itu bermakna benar-benar memperhambakan diri kepada Allah SWT dalam erti kata yang sebenar, itu mengikut segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Dan mengikut perintah Allah SWT itu bukanlah satu kongkongan, tetapi bahkan dia adalah satu kemuliaan. Sebab Allah SWT tidak menyuruh sesuatu yang menjatuhkan maruah manusia, bahkan dia menaikkan maruah manusia. Kalau tidak, takkanlah kita doa dalam antara dua sujud kita, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah, angkatlah aku, angkat darjat ni. Jadi kita tidak jatuh dengan Islam, tetapi kita jatuh tanpa Islam. Itu yang sebenarnya kita hendak benar-benar lihat daripada segi dalam kita dah sambut kemerdekaan ni, hari kebangsaan yang ke-64 ini. Sebenarnya ertinya sangat-sangat luas. Allah bagi kemerdekaan ini untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah SWT, untuk kita mengambil peluang dalam keamanan ini untuk kita sebarkan ajaran Allah SWT, supaya ajaran itu tidak hanya dapat terhad kepada kita sahaja. Itu dia. Sebab tu kita ada internet, kita duduk PKP tak boleh keluar, tak apa, masih lagi boleh berhubung, masih lagi boleh belajar tentang Allah. Siapa yang sudi masih boleh dengar. Tidak ada paksaan dalam Islam, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan untuk orang untuk peluk Islam, tetapi mereka berhak untuk dengar tentang Islam. Kenapa barat nak marah? Kenapa orang nak marah kita cakap pasal Islam? Kenapa orang nak marah kita cakap pasal aurat? Sedangkan mereka kata kebebasan bersuara. Maka ini adalah kebebasan suara yang kita persetujui bersama, iaitu kita berhak untuk cakap pasal Islam. Kita berhak untuk bercakap berkenaan apa yang kita percayai betul. Itulah erti kemerdekaan yang sebenarnya. Berhak untuk memberitahu bahawa antaranya adalah kepercayaan yang kita percaya. Sebab apa yang Islam bawa itu bukanlah sesuatu yang buruk. Islam bawa itu kita boleh offer kepada siapa sahaja tanpa mengenal bangsa, warna kulit. Saya sendiri bukan orang Arab, tapi saya masih lagi boleh merasa nikmat Islam itu sendiri.
Sebab Islam itu tidak mengenal bangsa dan warna kulit. Allah tidak melihat pada warna kulit, Allah tidak melihat kepada bangsa, Allah tidak melihat pada rupa, tapi Allah lihat kepada keimanan itu sendiri. Bagaimana dia sanggup untuk memperhambakan diri kepada Tuhan yang menjadikan dia itu. Wallahu a'lam. Jadi makanya bagi perkataan sembah di atas, seperti mana kita katakan tadi, bukan semata sembah, tapi kita kena rasa nikmat kehambaan itu sendiri. Hulatul iman itu nikmat menjadi hamba Allah SWT. Seperti mana kita ketika solat, kita rasa betul kita ni hamba Allah. Jadi kita perlu juga rasa kita ni hamba Allah SWT dalam kehidupan kita di luar sana, luar daripada ibadah. Jangan kata habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bawa kita keluar daripada masjid misalnya, kita pun duk horn orang sana orang sini, maki hamun orang tu dan ini. Jadi tadi itu tidak menunjukkan erti kata perhambaan yang sebenarnya. Jadi kita amat harapkan supaya apa yang Allah sarankan ini untuk menjadi hamba Allah SWT ini sebagai apa? Sebagai pegangan kita. Ini kita kena balas jasa Allah SWT ni. Allah SWT dah bagi kita kemerdekaan, Allah SWT bagi kita keamanan. Secara majoritinya kita menghadapi keamanan. Alhamdulillah. Kalau tak aman, saya tak boleh duduk macam ni. Tiba-tiba tengah duduk, bom jatuh. Habis anak kita tengok dekat bagaimana kat setengah-setengah tempat di Palestin dan sebagainya. Tak boleh nak hidup aman. Tapi kita masih lagi boleh lagi. Kita kata aman apanya, tapi tangan kita masih lagi bergerak dengan penuh keamanan dan nikmat. Mengata orang sana dan sini. Minta maaf cakap. Sebenarnya kita memang Allah bagi kita nikmat. Bukan kita bersyukur, bukan kita kata mengagungkan yang lain. Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata Tuhan Kaabah ini, apa antara nikmat besar yang Allah bagi? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan, who has fed them, saving them from hunger and make them safe, saving them from fear. Dalam Sahih International yang telah bagi mereka makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka, wa amanahum min khawf, yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi ayat ini merujuk kepada Quraisy yang telah diberikan dengan nikmat makanan dan keamanan dari Allah SWT, seperti mana yang telah disebut oleh Nabi Ibrahim dalam doa baginda. Itu Nabi Ibrahim doa. Jadi dari segi bahasa, apabila Allah gunakan tanwin pada kalimah ju' ni, dia bermaksud lapar yang sangat. Dan kalimah khaufin ni bermaksud takut yang sangat. Dan cara Allah jauhkan mereka daripada lapar, itulah Allah benarkan perjalanan perdagangan mereka. Berdagang dengan itu mereka dapat cari rezeki dengan banyak. Dan Allah selamatkan perjalanan khalifah perdagangan mereka dengan tidak diserang oleh orang lain. Kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi makan di restoran dan sebagainya, walaupun setengah tempat dah boleh dah. Tetapi kita masih boleh order boleh makanan boleh sampai ke rumah. Punyalah nikmat. Barang-barang runcit boleh dapat datang kat rumah. Kita tak perlu nak pergi cari ikan dekat laut kan. Kalau nak cari pun boleh lah. Tapi kalau yang tak nak cari, ada je kat tempat kita. Beli je kat kedai. Kalau tak nak tak nak masak sendiri, orang lain masak kan. Tinggal nak bayar je. Sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan apakah mereka tak memperhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan yakni negeri mereka tanah suci yang aman, dan manusia sekitarnya sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok, maksud rompak-merompak barangkali. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Jadi bukan saja kafilah mereka selamat, tapi Mekah tu juga selamat. Bukan saja dari tentera Abraha, tapi memang Mekah adalah tempat yang siasa aman. Tempat lain banyak kejadian tak baik, ramai yang kena rompak, kena colik. Bahkan bila dah kena colik, kena jual jadi hamba pula.
harta mereka dicuri, tapi kejadian tu tak berlaku kat Mekah. Orang luar tak kacau Mekah. Waktu itu memang kebiasaan tempat lain, kalau musafir ada kemungkinan besar untuk dirompak. Tapi puak Quraisy ni dia tak hadapi masalah yang sama. Bayangkan Mekah ni duduk tengah-tengah padang pasir tanpa penghadang. Senang saja kalau orang nak serang, tapi Allah tetap selamatkan mereka. Mereka sendiri tak dapat pertahankan diri mereka kalau diserang. Sebagai contoh, tengoklah masa Abraha serang mereka, ramai-ramai lari naik bukit. Kerana mereka tak ada kekuatan ketenteraan untuk mempertahankan diri. Tapi siapa yang jaga mereka? Allah SWT yang jaga mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dalam ayat ini Allah sebut tentang ketakutan sebelum disebut dugaan dalam bentuk kelaparan. Dalam surah ini Allah sebut tentang kelaparan dulu sebelum ketakutan. Ini kerana ayat Al-Baqarah 155 itu tentang perang Badar. Dan bila perang tentulah yang lebih ditakuti waktu itu adalah ketakutan hilang jiwa, bukannya takut ekonomi musnah. Tapi dalam surah Quraisy, dia bukan tentang perang tapi tentang ekonomi yang telah lebih ditekankan. Maka kerana itu Allah sebut tentang kelaparan dahulu sebelum tentang keselamatan. Begitu hebat sekali susunan ayat-ayat Al-Quran yang bertepatan dengan topik yang sedang dibicarakan. Jadi kita lihat bagaimana Allah sebut Ash-Shita dahulu kerana dikaitkan dengan kelaparan. Dan kemudian baru disebut dengan As-Saif yang berkaitan dengan keselamatan. Itu antara kehebatan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, susunan dia. Jadi kita dapat lihat bahawa semoga apa yang Allah SWT tunjukkan kepada kita, rakamkan menerusi surah Quraisy ini, benar-benar dia patutnya jadi iktibar yang sangat berharga. Kita jangan lihat kepada kelemahan, kita lihat kepada kelebihan apa yang Allah bagi. Kita kena hargai benar-benar. Kita kena hargai benar-benar peluang keamanan dan kesejahteraan negara yang Allah bagi kepada kita. Kita ni bukan negara besar, tuan-tuan. Kita negara kecil je. Tetapi dengan kecil ni pun masih lagi Allah jaga. Masih lagi jadi alhamdulillah negara yang berdaulat. Musim-musim PKP pun, kan, musim-musim pandemik pun pergi Olimpik juga. Mewah tak mewah kita. Nampak tak, tuan-tuan? Kita duk fikir sedih. Tapi rupanya masih lagi ada lagi nikmat yang Allah bagi. Masih lagi boleh pergi bersukan dan sebagainya. Kita sendiri pun masih lagi boleh berbasikal kalau mahu ada tempat-tempat dengan mematuhi SOP dan sebagainya. Tak mewah kita. Masih lagi boleh belajar, anak kita masih boleh belajar. Orang kata kesian anak kita belajar internet semua dan sebagainya. Ya betul, kesian. Tetapi sekurang-kurangnya masih lagi ada yang boleh belajar. Kita kata, tapi ada yang ramai yang tak boleh belajar juga. Kita jangan lihat kepada yang tak dapat belajar. Kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya masih ada yang boleh. Yang ada kelemahan tu, itu tanggungjawab kita bersama untuk cari jalan untuk tutup kelemahan itu. Apa nak buat, sebab kita hidup dalam keadaan kita diuji. Dan manusia itu sentiasa diuji. Kesenangan kelak sebenarnya kita katakan nanti, apabila dah habis pandemik tu, nanti nak lihat betul adakah kita benar-benar hendak menjadi hamba Allah yang sebenar atau tidak. Adakah kita benar-benar hendak menjadi seorang hamba yang merdeka, tidak menjadi hamba kepada hamba yang lain, melainkan menjadi hamba kepada Allah semata-mata. Takut hanya kepada Allah semata-mata. Dah sampainya kalau boleh dengan izin, kita tak kena tinggalkan perkara-perkara yang khurafat, syirik juga. Itu membawakan kita kepada membawa kita kepada keruntuhan diri kita, menyebabkan kita ini menjadi makhluk yang hina. Imagine dalam gelap dia rasa takut hantu. Bawa kereta takut hantu. Pergi tempat gelap sikit takut hantu. Masuk hutan sikit dengan hantu. Semua kisah hantu. Sedangkan sepatutnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, sepatutnya gemetar hati dia. Sepatutnya kita ingat ialah Allah. Bila tengok hutan jangan ingat hantu. Bila tengok hutan kita ingatlah kebesaran Allah SWT menjadikan hutan-hutan ini semuanya ada guna nikmat kepada kita. Dan seterusnya kita bukan tak boleh mengharapkan, kita tak boleh kata macam musim pandemik ni kan ada orang kata kita ni tunggu Imam Mahdi datang je lah. Kita kata macam tu. Sedangkan apa yang Allah SWT bukan suruh kita tunggu. Bukan tunggu sahaja. Allah suruh kita buat kerja
bila sampai masa nak kiamat, tahulah bila dia nak kiamat. Bukan soal bila kiamat, soalnya apa yang kita buat untuk mempersediakan diri kita untuk kiamat itu. Jadi bukan kita saja sekadar duduk sahaja, selagi mana nyawa di kandung badan, kita kena terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah SWT yang bagi kat kita ni bukan untuk kita abuse macam tu sahaja, tapi nikmat Allah SWT bagi kepada kita ini adalah supaya kita gunakan dia untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membaca Al-Quran yang kita nak belajar, bukan sahaja kita melihatkan kepada apa yang Allah bagi kepada bangsa lain, Allah bagi kepada Quraisy, tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita sebenarnya nikmat yang Allah bagi itu Allah bagi kepada semua orang, termasuklah kepada kita sekali. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah telah anugerahkan negeri Malaysia ini, negara Malaysia ini sebagai apa? Dengan keamanan. Kita boleh hidup dalam tenang, kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, menyebabkan kita boleh melakukan perjalanan, kita boleh naik kapal terbang, kita boleh naik highway, kita boleh berkawan dengan kawan-kawan kita yang berbeza bangsa dan keturunan, berbeza agama dalam keadaan aman. Kita boleh berjual beli, kita boleh pimpin tangan pakcik yang sudah tua misalnya hendak melintas jalan tanpa kita mengenal, tanpa kita tanya dia dulu, pakcik Islam ke tak Islam, pakcik bangsa apa sebenarnya, kita tak tanya. Kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. Bukan senang, bukan siapa yang nak bagi perasaan tu. Siapa nak bagi perasaan rasa bersaudara tu walaupun berbeza warna kulit, kalau tidak Allah SWT. Maka saya menyeru diri saya sendiri, saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dan sahabat-sahabat saya semua yang bukan Islam sekalipun, kita semua tetap perlu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT, kerana telah memberi kita kemerdekaan, telah memberikan kita peluang untuk hidup bersama-sama dalam keadaan apa jua keadaan. Maka jangan biarkan ada tangan-tangan, ada orang lain cuba meruntuhkan perpaduan ini, meruntuhkan kemerdekaan ini. Kerana dia bukan senang untuk dikecapi. Nenek moyang kita semua sudah berupaya. Para ulama kita sebelum ini pun di tanah Melayu cuba sedaya upaya untuk memerdekakan manusia ini, dan kita telah pun bebas dari segi fizikalnya. Allah bagi kita kemewahan dan sebagainya, tapi ada yang lebih penting daripada itu, ialah hendak kita memerdekakan jiwa kita dengan sebenar-benar kemerdekaan. Mana kita kena menjadi satu rakyat, kita menjadi satu bangsa yang mesti benar-benar memperhambakan diri kepada Allah SWT, melihat satu perkara-perkara yang bermanfaat, kita jauhkan perkara-perkara yang memudaratkan. Dan itulah erti kemerdekaan yang sebenarnya apabila kita menjadi hamba Allah yang sejati. Menjadi hamba Allah SWT itu adalah dengan membuahkan takwa, ikut segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Dengan kita ikut segala petunjuk Allah, kita jauhi larangan dia, insya-Allah Allah akan bagi kita kemudahan. Sebab syariat itu datang sendiri untuk memudahkan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Wallahu a'lam, saya rasa cukup dulu setakat ini. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak yang boleh kita ambillah sebagai manfaat untuk kita jadikan pegangan untuk kita jalani kehidupan kita di dunia ini, bagi kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentu saja banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bincangkan, tetapi sebagai seorang yang penuh dengan kelemahan, ada saja kelemahan yang ada daripada saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Kalau ada salah dan silap, tentu saja ada salah dan silap, tuan-tuan maafkan saya. Tuan-tuan mohon supaya Allah ampunkan dosa saya, dan juga saya maafkan kalau ada apa perkara yang mengguraskan hati, ada sesalah bicara, saya tak bermaksud atas perkara tersebut. Dan saya doakan supaya kita semua, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya Allah terus menerus memberi kita kemerdekaan dari segi sudut fizikal ni, keamanan ini, angkat wabak penyakit daripada dunia ini, supaya kita boleh teruskan kehidupan kita seperti biasa. Dan saat kita diberi Allah SWT kebebasan itu, maka ingat dah kita ini adalah hamba Allah SWT. Jangan lupa untuk sembah Tuhan tersebut. Tuhan itu hadzal bait, merujuk Mekah tu, sebenarnya Tuhan ini memiliki semuanya.
Dan kita ini sendiri pun orang Islam, dia pergi ke Mekah juga nanti. Jadi kita katakan bahawa Tuhan semesta alam ini jangan lupa untuk memperhambakan diri kepada dia dengan sebenar-benar takwa. Mana yang sudah tu sudahlah. Jadi yang mana yang ke depan ni kita lihat, kita kena jadi suatu hamba yang benar-benar hamba, yakni hamba yang benar-benar merdeka, insya-Allah. Itu sedikit sebanyak kita nak bincangkan berkenaan dengan erti kemerdekaan daripada perspektif surah Quraisy itu sendiri, di mana kita sendiri Allah bagi kita keamanan dan Allah hilangkan kelaparan bagi kebanyakan daripada kita, supaya kita dapat bantu orang-orang lain juga yang ada dalam hidup kelaparan. Dan kita dapat lihat pun dalam media sosial semua, alhamdulillah, rakyat Malaysia ini alhamdulillah masih ada hati dan perasaan, masih mahu membantu rakan-rakan dia, jiran-jiran, bantu saudara-saudara mereka untuk apa? Untuk sama-sama menikmati kehidupan ini. Tak cukup makan, kita tolong bagi. Tak cukup makan, tak cukup benda pakaian, kita bagi pakaian dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kekal terus sifat itu, dan kekal terus kita menjadi hamba Allah SWT yang sebenarnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi nanti dalam pertemuan yang berikutnya, dan kita sentiasa adakan perbincangan tadabbur Al-Quran daripada muka ke muka setiap hari Sabtu pukul 7 dalam channel yang sama juga, insya-Allah, channel Al-Biqai Training Center. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng notification tu supaya kita dapat terus maklumat berkenaan video-video terbaru. InsyaAllah kami memerlukan sokongan daripada tuan-tuan dan puan untuk terus menyebarkan ajaran-ajaran dakwah ini, insya-Allah, ajaran-ajaran daripada Allah SWT ini, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Baik, saya rasa cukup dulu. Terima kasih kerana sudi mendengar, sudi menonton. Tolong share, tolong sebar-sebarkan, mudah-mudahan ada manfaat dia. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.